dengan kamu ke? Ada. Ada, tapi ada sekarang dengan kamu. Mana cikgu? Buku yang saya tunjuk tu. Latihan cikgu hantar lagu. Latihan sekejap nak ambil. Kita akan bincang latihan tu. Okey, jadi kita boleh mula Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi hari ini alhamdulillah kita masih diberi kesihatan dan peluang untuk kita meneruskan pembelajaran secara maya. Jadi kita tengok sebenarnya tajuk 5 ni seingat cikgu dah masuk sedikit. Sebab tu nota tu cikgu bagi yang ke depan je, sebab sebelum ni kalau kamu tengok ni ini dah kan. Istilah-istilah ni kamu dah faham, tapi kita ulanglah sikit ulang sikit. Yang ni cikgu tak kita dah bincang itu, misalnya kromosom, apa itu kromosom, struktur berbenang halus yang wujud dalam nukleus sel. Kemudian apa tu jin? Jin ialah unit asas pewarisan yang menentukan ciri-ciri individu. DNA pula apa? Terdiri daripada unit-unit asas dikenali sebagai nukleotida. Nukleus mengandungi kromosom kariotik, susunan kromosom homolog. Apa itu kromosom homolog? Pasangan kromosom yang sama saiz dan rupa. Ini istilah yang kita dah pelajari. Kita sikit sebelum tu kamu dah tahu nukleus kan? Dah. Semua orang tahu nukleus. Dalam nukleus ni dalam sel kan? Dalam nukleus ada kromosom. Okey, kromosom ni berbenang halus. Dalam kromosom tu ada DNA. DNA ni struktur berbentuk helix, berbenang berbentuk helix. Kemudian pada DNA tu ada jin. Okey. Ini ulang kaji lah. Kemudian kromosom manusia dia ada dua jenis. Kromosom autosom dan kromosom seks. Autosom dan kromosom seks. Ada dua jenis. Autosom ni kromosom yang dalamnya ada jin yang menunjukkan sifat-sifat selain daripada sifat seks atau jantina. Ia tunjuk sifat mata, sifat kulit, warna kulit, rambut macam mana, telinga macam mana, jantung macam mana. Semua ni pada autosom. Kemudian autosom manusia, kita ada 44 autosom. Bilangannya ada 44. Kemudian ada dua atau sepasang kromosom seks. Ada dua jenis, tapi hanya pada orang lelaki ada dua jenis. Kalau orang perempuan, dia ada satu jenis je, X. Dua-dua X orang perempuan. Orang lelaki ada dua jenis, X dan Y. X mengandungi jin yang membawa sifat perempuan. Y pula mengandungi jin yang membawa sifat lelaki. Okey, itu ulangan juga. Kita pergi seterusnya. Kemudian saya pun ingat kita dah belajar tentang mitosis, iaitu pembahagian sel yang menghasilkan dua sel anak dengan bilangan kromosom yang sama. Ingat tak ni? Ingat tak kan? Ada. Kemudian kita juga belajar meiosis, iaitu pembahagian sel yang menghasilkan 4 sel anak dengan bilangan kromosomnya separuh daripada kromosom induk. Di mana kalau tengok bawah ni persamaan dua-dua ni proses pembahagian sel dan berlaku pada manusia, tumbuhan dan haiwan. Semua sel benda hidup berlaku dua-dua pembahagian sel ni. Iaitu mitosis untuk menghasilkan sel-sel baru. Tujuan dia
sementara meiosis untuk menghasilkan gamet. Gamet ni kalau lelaki sperma, perempuan ovum. Okey, kalau tumbuhan, gamet jantan tumbuhan ialah kita tak panggil sperma, kita panggil Anta. bukan enter, debunga. Dia punya. Okey, debunga. Okey. Dan gamet betina pada tumbuhan sama. Sama dengan pada haiwan iaitu ovum. Okey, perbezaan yang kedua, tempat berlaku pada manusia dan haiwan. Mitosis Sel. berlaku dalam sel soma, meiosis berlaku dalam sel pembiakan atau pada testis dan ovari. Pada testis untuk lelaki dan untuk orang perempuan atau haiwan betina ovari. Kemudian pada dia berlaku banyaknya pada hujung, pucuk dan akar. Ni bagi tumbuhan Bagi tumbuhan dia berlaku pada hujung akar dan pucuk. Sementara di meiosis berlaku pada enter dan ovari. Kalau haiwan dengan tumbuhan yang berbeza hak jantan je. Hak yang betina dia sama, ovari, ovum. Kalau yang jantan berbeza, enter dengan testis. Ini organ dia dengan gametnya pun berbeza. Gamet untuk haiwan panggil sperma, gamet untuk tumbuhan panggil debunga. Okey, bilangan sel yang dihasilkan, mitosis menghasilkan sel anak 2 saja, sementara meiosis menghasilkan 4 sel anak. Bilangan pembahagian sel, pembahagian bagi nukleus sel induk, di mana meiosis berlaku 2 kali. Sementara dalam mitosis sekali saja, dah sempurna dah. Tapi meiosis kena berlaku sampai 2 kali baru sempurna satu pusingan. Okey. Kemudian bilangan kromosom sel anak berbanding sel induk, di mana mitosis bilangan sel anaknya sama dengan sel induk, sementara dalam meiosis bilangan sel anaknya separuh sahaja. Mana gamet, sperma atau ovum tu mengandungi separuh sahaja daripada bilangan sel kromosom berbanding dengan sel-sel lain. Katakan manusia ada 46 sel, 46 kromosom, tapi dalam gamet iaitu sperma dan ovum hanya ada 23 sahaja, separuh. Okay, kemudian berlaku pindah silang. Tiada pindah silang berlaku masa meiosis, tetapi berlaku pindah silang semasa meiosis. Pindah silang ni tujuannya, Allah jadikan pindah silang tujuannya untuk menjadikan manusia, satu orang manusia dengan manusia yang lain, dia ada perbezaan. Walaupun adik-beradik kembar. Kan? Adik-beradik kembar seiras pun muka kalau kita orang lain, orang luar tengok hampir sama. Tak kenal pun. Ahmad dengan Ahmed misalnya, nama dekat-dekat, rupanya hampir. Tapi walau bagaimanapun ibunya tahu. Mungkin ayahnya pun kadang-kadang tukar, tapi ibu biasanya tahu orang mana Ahmad, orang mana Ahmed. Ada beza. Okay, jadi Allah, macam mana boleh berbeza tu? Sebab berlaku pindah silang. Okay, kepentingan meiosis, kepentingan mitosis dulu untuk menjamin sel anak mempunyai sifat yang sama dengan sel induk. Ini contohnya sel kuku kita. Sel kuku dihasilkan setiap kali kita tengok kuku kita makin panjang kan. Jadi sel kuku yang baru dihasil tu mesti sama dengan sel kuku yang lama. Sebab tu dia sama tu untuk menjamin mitosis ni, untuk menjamin sel tu sama. Kalau sel kulit dia akan jadi sel kulit juga. Baik, itu kepentingan yang pertama. Yang kedua untuk mengganti sel-sel yang rosak. Jika rosak ni sebab apa? Biasanya sebab luka lah. Luka atau tercedera. Tercedera ni mungkin sebab kemalangan atau sebab dapat penyakit kan. Okey,
Yang ketiga, kepentingan mitosis ialah menghasilkan sel-sel baru untuk pertumbuhan. Yang keempat, untuk pembiakan aseks dan pembiakan vegetatif. Ini pada haiwan yang simple je. Yang itu yang mempunyai bilangan sel yang sedikit. Berlaku aseks. Mungkin ada satu sel dia unisel, haiwan unisel ke. Dia nak membiak, dia buat secara mitosis, membahagi sel tu. Contohnya pembiakan secara berlahan dua. Daripada satu sel dia jadi dua sel. Ataupun pembiakan vegetatif. Vegetatif dia tumbuh tunas. Pada pokok tu kamu tengok dia bertunas kan. Tu tumbuh sulur baru, itu vegetatif. Itu berlaku secara mitosis. Sementara meiosis pula, tujuan dia atau kepentingannya untuk menghasilkan sel gamet yang pertama. Yang kedua, untuk memastikan zigot-zigot yang terhasil selepas persenyawaan mempunyai bilangan kromosom yang sama dengan sel itu. Kamu masih ingat zigot? Tahu apa itu zigot? Tahu tak itu? Ha? Nasuha tahu? Nasuha tahu. Zigot tu apa zigot? Istilah tu, istilah sains, zigot. Tahu tak? Anak. Anak. Bila gamet, bila dalam persenyawaan, sperma, satu Jadi sperma bergabung dengan satu ovum, bercantum, dia menjadi zigot. Zigot itu ialah hasil dari percantuman sperma dengan ovum. Anak lah, tapi belum jadi anak lagi. Kalau anak kita panggil anak lah. Zigot ni mungkin daripada bilangan ni satu sel sehingga mungkin 100 sel. Lepas pada 100, 200 sel tu dia dah jadi dia dah berbeza. Kita tak panggil zigot lagi, lepas tu kita panggil embrio. Sebab dia dah banyak sel. Zigot ni selnya sikit. Okey, tahu zigot Okey, dia jadi tujuan meiosis ini memastikan zigot yang terhasil selepas persenyawaan mempunyai bilangan kromosom sama dengan sel induk. Jadi zigot, katakan zigot manusia. Dia sama bilangan selnya dengan manusia baby tu, anak tu. Iaitu 46. Okey, tapi sel sperma 23. Kromosom sperma 23, kromosom ovum 23. Jadi 23 tambah 23 dia jadi 46. Jadi ini menjaminkan setiap generasi haiwan tu dia sama dengan generasi sebelumnya. Misalnya kalau manusia daripada Nabi Adam 46 kromosom, sampailah kepada kita dan anak cucu kita pun akan datang kekal 46 bilangan kromosom. Jadi itu kepentingan meiosis lah. Okey, kemudian yang ketiga kepentingan meiosis ialah untuk menghasilkan variasi. Variasi ini terjadi dekat mana? Disebabkan oleh pindah silang. Jadi adik-beradik kamu, walaupun adik-beradik kita ada 16 orang misalnya. Ada sesiapa ada adik-beradik 16 orang? Tak ada kan? Tapi ada. Cikgu ada kenal 2-3 orang yang mempunyai anak dia 16 orang. Kawan-kawan cikgu lah. Tapi anak 16 orang ni pun daripada satu orang mak, satu orang ibu. Tapi anak dia 16 orang ni tidak sama. Macam mana boleh jadi tak sama? Sedangkan kalau orang nak buat kuih daripada acuan yang sama dulu. Mak dengan ayah yang sama. Tapi anak dia 16 orang tu tidak sama. Sebab berlakunya pindah silang semasa meiosis. Boleh faham? Okey, kita sambung seterusnya. Okey, yang ini yang cikgu bagi kepada kamu supaya kamu isi kan. Ni kita sambung lagi lah. Start daripada tadi. Jadi okey, pewarisan. Apa maksud pewarisan? Ialah pemindahan sifat daripada ibu bapa kepada anak.
Itu pewarisan. Dia pindah sifat. Maknanya misalnya sifat manusia ada dua mata. Anak dia pun ada dua mata. Okay? Sifat manusia dia ada satu hidung tapi ada dua lubang. Anak dia pun begitu juga. Sifat manusia, kalau orang Melayu kulitnya sawo matang. Kan? Tak gelap sangat, taklah cerah sangat kan. Jadi anak dia pun begitu juga. Okay? Kalau kamu nak jadi kulit putih, kamu kena jadi anak orang Cina. Kalau kamu nak mata kamu mata biru, kamu kena jadi anak orang putih. Tapi kita tak boleh pilih lah kan. Allah dah jadi gitu. Kita tak boleh minta daripada Allah untuk dilahirkan jadi orang putih. Tak boleh. Tapi bersyukurlah kita sudah jadi orang Melayu. Dengan keadaan kita yang aman, selesa duduk, tak sejuk sangat, tak panas sangat. Okay. Jadi bersyukurlah kita dilahirkan sebagai orang Melayu. Okey, baik. Alhamdulillah dah ada 8 orang dah join. Okey, kita sambung lagi. Ciri-ciri sifat ni dipindahkan daripada atau diturunkan daripada ibu kepada anak melalui jin. Jin yang bawa sifat-sifat ni. Sepasang jin yang berada pada lokus. Lokus tu kedudukan atau kedudukan yang sama pada kromosom homolog mengawal satu sifat organisma. Pasangan jin ini dikenali sebagai alil. Ini masuk istilah alil ni. Alil ni apa? Dia ada dua jenis, itu dominan dengan resesif. Ada alil dominan, ada alil resesif. Di mana alil dominan menunjukkan sifatnya sama ada pasangan jin itu sama ada berpasangan dengan kedua-dua jin ataupun berpasangan dengan jin yang satu lagi, itu jin resesif. Sementara alil resesif pula menunjukkan sifatnya apabila berpasangan sesama sendiri. Okey. Betul tak apa yang kamu isi? Kita tak isi lagi. Kalau salah betulkanlah kan. Boleh? Okey, contoh triad dominant dan triad resesif. Triad ini ialah sifat Ada perkataan triad kat sini, istilahnya ada triad. Triad ini boleh kamu katakan dia sebagai sifat. Okey. Sifat dominan atau triad resesif. Triad ini sifat resesif. Contoh penggunaan tangan kanan. Tangan kanan dia dominan berbanding dengan tangan kiri, kidal kan. Orang kidal tu jarang-jarang je. Banyak kan orang menulis dengan tangan kanan kan. Kalau kamu cek dalam kelas kamu, berapa orang yang tulis tangan kiri? Cuba bandingkan dengan orang yang tulis tangan kanan. Nanti kita buka sekolah, nanti kita bilang. Okey? Berapa orang yang kidal? Kidal sedikit berbanding dengan orang tidak kidal lah. Sebab yang tidak kidal tu penggunaan tangan kanan tu dominan. Kemudian rambut kerinting dominan berbanding dengan rambut lurus. Tapi orang Melayu kita rambut lurus. Orang Melayu, orang rambut kerinting ni orang negro lah. Kerinting tu negro biasanya. Dia kalaulah dua orang, misalnya adalah kamu kahwin dengan orang negro, anak kamu akan jadi rambut kerinting. Sebab dia akan ikut orang negro. Siapa nak kahwin dengan orang negro? Tak nak. Okey. Cuping telinga bebas. Tapi tak, cikgu tak boleh. Macam cuping telinga cikgu lah. Tapi gambar tak ada. Bebas tu maksudnya hok bawah ujung telinga. Semua telinga kita melekat kan. Tapi ujung bawah tu. Itu maksud hok bawah tu dia ada lengkung ke bawah. Ada setengah orang dia tepek tu gitu. Jadi hok melengkung ke bawah tu kita panggil cuping telinga bebas. Itu lebih dominan berbanding dengan cuping telinga melekat. Ni resesif lah melekat tu. Okey, yang terakhir contoh yang terakhir ialah lidah. Okey, kebolehan menggulung lidah. Lidah boleh menggulung.
Itu dominan berbanding dengan tidak boleh berubah. Kita boleh tengok ni, kita boleh bilang 4 sifat ni dalam kelas. Biasanya yang dominan tu lebih banyak. Tapi yang rambut kerinting tu tak boleh lah. Sebab orang Melayu memang dia ada dua-dua. Daripada mak kita lagi, keturunan kita dua-dua ada yang resesif. Ada dua resesif. Jadi kita akan kekal rambut lurus. Kecuali ada keturunan kamu ada yang bercampur dengan orang negro. Yang lain-lain ni semua banyaknya yang dominan tu ramai, yang resesi ni sedikit saja. Okey. Okey, boleh sambung lagi? Okey, di sini pun banyak istilah ni. Skema pewarisan rambut. Misalnya, fenotik. Fenotik istilah F-E-N-O-T-I-K. Ini atau bahasa lain ialah sifat. Fenotik ni boleh juga kita kata sifat. Okey, sifat rambut kerinting. Sifat rambut lurus. Genotik pula, jin berasal daripada jin, G-E-N ni, jin dia. Apa jin yang mewakili rambut kerinting? Contohnya kita kata K. Sebab kerinting tadi dia katakan dia K. Sebab apa K besar ni? Sebab anak dia kat gamet tu dua-dua yang berhubung daripada jin asal, dua-dua K besar. Kalau rambut lurus pula, genotiknya K kecil, K kecil. Jadi gametnya pun K kecil, K kecil. Okey, boleh faham tak? Okey, bila berlaku persenyawaan kat sini untuk melahirkan generasi yang pertama berlaku persenyawaan antara gamet. Kemungkinan persenyawaan itu gamet K ni kata K besar dia boleh bergabung dengan K yang daripada rambut lurus ni. Jadi membentuklah K besar, K kecil. Kalau yang kedua pula sini K besar, K kecil juga. Yang ketiga dan yang keempat semua K besar, K kecil. Ada nampak katakan yang rambut kerinting ni ayah lah. Yang rambut lurus ni ibu. Kata ayah kamu keturunan, dia ada keturunan orang negro. Rambut dia kerinting. Gamet dia dua-duanya, sperma dia dua-dua K besar. Ibu ovum, gamet dia ovum kan, K kecil, K kecil. Bila bercantum gamet dengan sperma, gamet ni tak boleh bercantum atau sperma dengan sperma tak boleh bercantum. Dia hanya sperma hanya boleh bercantum dengan gamet. Gitu Allah dah tetap dah peraturan Allah mesti gitu. Tak boleh sperma dengan sperma dia tak boleh bercantum. Walaupun hidup dekat-dekat. Dia kena cari ovum. Jadi anaknya generasi pertama kita dapati semuanya ada K besar. K besar mewakili rambut kerinting. Jadi apa sifat anak ni, 4 orang ni? Bila dia ada K besar yang dominan, K besar ni dominan, K kecil ni resesif. Jadi sifat anak ni, fenotip bagi anak keempat-empat anak, semuanya akan dapat rambut kerinting. Semua ikut ayah lah. Rambut kerinting. Tak ada yang ikut ibu. Boleh? Okey, sambung lagi. Yang ni banyak lagi ni cikgu tunjuk hanya satu contoh. Nanti kita akan buat latihan banyak lagi contoh yang lain. Okey, seterusnya kita tengok mutasi. Okey, mutasi, apa maksud mutasi? Mutasi ialah perubahan spontan. Perubahan kamu tahu kan? Spontan pun kamu tahu, tiba-tiba spontan ni yang berlaku terhadap kromosom atau jin dan boleh mengubah sifat organisma. Okey, ulang balik. Mutasi, apa maksud mutasi? Perubahan. Mutasi ialah perubahan spontan pada kromosom atau jin yang boleh mengubah sifat. Boleh mengubah sifat organisma. Ada dua jenis, iaitu
mutasi jin, kromosom atau mutasi jin. Sebab berlaku, kalau berlaku pada kromosom, kita panggil mutasi itu mutasi kromosom. Kalau berlaku pada jin, kita panggil mutasi jin. Contoh, terjadi contohnya sindrom Down. Biasa dengar sindrom Down? Ramai kan? Keluarga kita ada, sahabat-sahabat, adik-adik kita, kalau kita dia belara pun ada yang sindrom Down tu kan. Sindrom Down ni biasa sifat dia rupa parasnya hampir sama. Muka bulat, rambut mata dia sepek sikit, dan dia payah sikit lah nak belajar banding dengan orang lain. Okey, yang berikutnya ni, yang kedua contoh lain ialah sindrom Klinefelter. Dan yang ketiga ialah sindrom Turner. Nanti kita akan tengok satu persatu ni. Okey. Apa ni? Dia untuk kromosom, mutasi kromosom, nama dia kalau kamu perasan, nama dia mesti bermula dengan perkataan sindrom. Tiga-tiga ni ada perkataan sindrom, betul? Bukan tiga ni saja sindrom, banyak lagi sindrom. Tapi kita belajar hanya tiga lah. Kalau nak belajar, nak jadi doktor kan baru kena belajar semua sekali. Kalau tak jadi doktor tak payahlah tahu semua sekali, tahu sikit-sikit je. Okey, mutasi jin pula terjadi pada jin lah. Contoh buta warna. Buta warna ni orang yang tak boleh membezakan warna. Kalau tengok traffic light tu, dia tak tahu merah ke kuning ke hijau. Jadi dia kena hafal lah kalau atas sekali apa, kalau tengah apa, kan? Kena hafal biasanya. Anemia sel sabit. Anemia sel sabit, ini sel darah merahnya berbentuk sel sabit. Jadi ini kalau orang berpenyakit anemia sel sabit ni kesian lah. Dia kena tukar darah semua. Sebab darah dia tidak mampu membawa oksigen. Okey, dan seterusnya thalassemia. Kalau kamu baca tengok perkataan yang ada, tak ada perkataan sindrom di depan. Tak ada perkataan sindrom. Jadi bila tak ada perkataan sindrom, ini ialah mutasi jin. Ada perkataan sindrom, mutasi kromosom. Boleh ya? Okey. Beza pula. Contoh-contoh ni kan ada contoh-contoh apa dia ciri-ciri dia. Contoh-contoh mutasi dengan ciri-ciri. Albino. Pernah dengar perkataan albino? Albino ni pesakit yang tidak dapat menghasilkan pigmen melanin yang memberi warna pada kulit, rambut dan mata. Jadi dia tidak ada warna. Tak ada pigmen melanin pada kulit dia. Jadi kulitnya akan berwarna putih. Cerah. Rambutnya tak ada juga pigmen tu. Jadi rambutnya putih juga. Matanya putih juga. Semua putih. Orang albino ni. Kalau orang lah. Kalau haiwan pun begitu juga. Jadi putih belaka. Sampai ada apa tu. Buaya pun ada buaya albino. Buaya warna putih. Okey, penyakit yang kedua ialah buta warna. Pengidap buta warna ni tidak dapat membezakan warna merah dengan warna hijau. Jadi dia untuk traffic light dia kena hafal lah kan. Hafal lah kedudukan mana merah warna hijau. Kalau dia tak boleh hafal kedudukan tu, dia tak boleh lesen memandu. Okey. Itu buta warna. Hemofilia pula ialah orang yang mengidap darahnya lambat membeku. Ini bahaya ni. Kalau lambat kita luka, darah kita tak beku-beku. Apa jadi pada kita? Boleh bawa maut kan? Jadi orang yang penyakit hemofilia, darah dia lambat membeku. Jadi dia akan, kalau dah dikenal pasti dia hemofilia, dia kena pakai tanda-tanda tertentu lah. Biasanya dia pakai gelang. Biasanya dia pakai gelang yang tulis hemofilia. Gelang tu tulis hemofilia. Laki ke perempuan dia kena pakai gelang tu. Kalau dia tercedera, dia pengsan ke, doktor tengok gelang tu, doktor tahu nak rawat macam mana. Kalau tak ada, bahayalah. Kalau tak ada gelang tu, jadi orang tak tahu dia hemofilia.
lambat sikit bagi rawatan yang khusus untuk membekukan darah tu, dia mungkin boleh bawa maut. Okey, penyakit yang keempat, anemia sel sabit tadi, hemoglobin ni. Hemoglobin ni sel darah merah yang dihasilkan tidak normal dan menyebabkan sel darah merah berbentuk sabit. Hemoglobin dia berbentuk sel sabit. Sabit tahu sabit? Sabit rumput tu tahu? Dia cekok itu kan. Bulan sabit macam mana bulan sabit? Bentuk macam tu lah. Sel darah. Patutnya hemoglobin bentuknya bulat. Bukan bulat bola tu. Rupa bulat tapi dia ada lekuk kat tengah. Itu hemoglobin. Tugas hemoglobin ni membawa oksigen ke seluruh badan. Jadi kalau sel hemoglobin dia berbentuk sel sabit, dia kemampuan membawa darah beroksigen tu dia kurang. Jadi menyebabkan orang tu kuranglah dapat oksigen. Kesianlah dia kan. Jadi dia perlu dapat penggantian sel darah lah. Okey, mutasi kromosom pula. Contoh yang pertama, sindrom Down. Ini ciri dia terencak mental. Kemudian pertumbuhan dia juga terbantu. Mata dia sepek, jari dia kecil dan leher pendek. Okey, mulut dia sentiasa nganga je. Lidahnya terjelas sikit. Banyak sifat yang saya tulis itu. Terencak akal, pertumbuhan dia terbantuk, mata dia sepek, jari kecil, leher pendek, mulut tenganga, selalu tenganga lah. Lidah dia pun terjelas sikit. Itu ciri-ciri dia. Kalau kamu boleh tengok lah, biasanya sindrom Down ni tak kira bangsa, rupa dia hampir sama. Semua bangsa, kalau kamu tengok kamu tak boleh beza kadang-kadang. Dia ada sifat yang sama. Okey, yang kedua ialah sindrom Klinefelter. Berlaku pada individu lelaki. Sindrom Klinefelter ni lelaki. Mandul, testis dia kecil, mempunyai ciri-ciri seks perempuan. Ini kenapa dia jadi gini? Dia lebih okey, saya ulang balik. Sindrom Down ni, sindrom Down, saya taiklah dia habis. Saya tarik kat sini. Okey, saya tambah sikit. Sekejap. Sindrom Down, okey, bilangan kromosom dia ada, kalau orang normal 46, dia ada 47 kromosom. Dia ada 47 kromosom orang sindrom Down. Dia lebih banyak daripada orang asal, dia terlebih satu lah. Terlebih satu kromosom. Sindrom Down dia ada 47 kromosom. Dia ada lebih kromosom kat mana? Pada kromosom ke-21. Kromosom 21 dia ada 3. Orang lain dua sepasang saja, 2. Tapi orang sindrom Down ni dia ada 23 dekat kromosom 21. Okey, Klinefelter pula. Ini factor saya tulis kat ujung ni ataupun kat tepi ni. Sindrom Klinefelter dia pada kromosom seks dia. Kromosom seks dia XXY. Ataupun kalau nak tulis penuh 44 tambah XXY. Orang normal apa? 44 tambah, kalau gini normal. Kalau gini normal, 44 tambah XY ni normal. Tapi orang sindrom Klinefelter dia ada XXY. Sebab tu dia lelaki. Dia lelaki sebab ada Y, tapi dia ada 2X. Maksudnya sifat perempuan dia tu, ciri-ciri orang perempuan dia sangat kuat. Dia lelaki tapi mempunyai ciri orang perempuan yang sangat kuat. Sebab tu ada sifat mempunyai ciri-ciri seks sekunder perempuan. Okey.
Boleh? Sementara sindrom Turner pula, orang puang, kalau orang Kelantan sebut apa orang puang? Dia sebut orang tina kan? Ni tu lah sindrom tina kan? Jadi yang ni pula 44 tambah X saja. Tambah X saja. Ataupun kita boleh tulis X kosong. Boleh juga X kosong ataupun X saja. Ni orang perempuan. Tapi kromosom X dia patut ada dua. Orang normal ada X, 2X macam ni. Ini orang normal XX. Tapi sindrom Turner ni dia ada satu je X. Jadi dia masih perempuan tapi dia tak cukup sifat perempuan dia. Ciri seks sekunder perempuannya hilang. Tak berapa apa tu kata? Tidak berapa puang sangat. Bukan tomboy tapi dia tidak ada sifat lelaki. Cuma dia mandul, ovari dia mungkin tak ada, kita haid dia tidak lengkap atau terganggu atau tak ada kita haid. Jadi orang perempuan yang sifat ciri orang perempuan tu dia kurang lah. Maksudnya faham saja orang perempuan suara dia halus sikit kan, kulit dia lembut sikit. Tu orang perempuan kan, ada buah dada, mungkin dia ni kulit dia mungkin kasar sikit, suara dia mungkin kasar sikit, tak lembut macam orang perempuan, tapi tu bukan suara lelaki, masih suara perempuan. Kemudian buah dada dia mungkin ada kecil ke tak sempurna lah. Boleh faham? Cikgu. Ya. Kalau macam sajak tu sindrom tu. Sajak. Ha. Sajak tu saya tak tahulah. Kandungan kromosom dia saya tak tahu. Mungkin dia normal. Tapi dia nak jadi orang puang itu macam mana? Tapi saya tak tahu, mungkin juga dia ada sindrom Klinefelter. Itu tanya doktor lah baru boleh jawab. Tu dia tak tahu, kita tak tahu. Sajak saya tak nak jawab lah, kena dia sendiri jawab atau doktor dia boleh jawab. Sajak. Sebab ramai je orang ni dia lahir sempurna je. Dia sempurna je, ada XX atau XY tapi dia nak jadi jantina yang berlawanan. Itu saya pun tak tahulah. Itu naluri masing-masing kan. Okey, sampai situ okey? Ada soalan? Okey, kalau tak ada kita teruskan. Ni kertas kamu sampai mana? Yang saya bagi sampai sini ke? Soalan nak saya bagi pada kamu ni sampai situ ke? Variasi. Apa variasi ya? Sambung lagi lah kan? Saya bagi 4 je. Cikgu tambah pula Kang. Saya bagi tambah pula. Orang dapur di sini, datang orang dapur. Mari duduk makan. Apa tu orang apa tu? Sampai kejuruteraan genetik lah. Okey. Kita sambung lagi sampai habis kertas saya bagi kepada kamu sampai teknologi kejuruteraan Okey. Ini sudah tadi kan? Ini sudah. Dan ni. Okey. Aplikasi penyelidikan genetik dalam meningkatkan kualiti kehidupan. Contoh aplikasi penyelidikan genetik ni ialah sains forensik. Sains forensik, pernah dengar forensik? Sains forensik ni dia belajar tentang jin jugalah. Dan jin untuk mengenal. Biasanya dia nak menyelidik lah. Nak tahu ini jin siapa, ini kulit siapa punya, itu forensik. Okey, terapi jin kalau ni nak rawat lah jin-jin yang rosak tu, kalau kita boleh rawat. Tak ada lah orang yang lahir dengan jin dia dah rosak, misalnya penyakit sindrom Down, macam mana nak rawat? Kalau ada rawatan kan bagus kan. Okey, satu lagi genealogi genetik. Okey, ada 3 istilah situ
Jadi kita tengok aspek kebaikan penyelidikan genetik ya, kebaikan untuk aspek kesihatan badan. Jadi makanan yang mengandung nutrien tertentu diperlukan oleh badan untuk. Jadi dalam kajian kajian untuk sihat, dia ada makanan-makanan tertentu supaya jin kita sihat. Jadi itu dilakukan bila kita menyelidik tentang genetik. Jadi kita tahu untuk kesihatan jin apa bahan makanan yang kita perlu makan. Supaya kita dah okey, tapi supaya anak yang kita lahirkan generasi seterusnya sihat. Kemudian kualiti tanaman, ni kalau dari segi aspek tanaman pula, untuk kajian ini untuk meningkatkan rasa, kualiti dia, hasil lebih matang, lebih cepat matang, lebih tahan penyakit dan segar lebih lama saja. Itu kita buat penyelidikan genetik supaya kita dapat menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang kita nak lah. Ya, tumbuhan yang rasanya macam mana. Kalau kita nak misalnya kita rajin dengar kan, mula-mula dulu durian je, durian kampung, lepas tu ada D10, ada D20, ada apa tu, durian macam-macam jenis nama kan. Durian baru yang keluar itu hasil daripada penyelidikan genetik. Okey, supaya durian kita tu lebih bagus. Misalnya kan, lebih cepat matang, tahan lama ke. Kalau kita boleh, hari ni buah kita masak, kita boleh makan dia, kalau boleh tahan sebulan kan bagus. Kan, baru boleh kita ekspor. Ni hari ni masak, kalau tak makan 2, 3, 4 hari, seminggu depan dah buruk dah. Macam buat kalau kat kampung kita buah duku kan. Buah duku murah sekarang ni. Kalau orang ada boleh buat kajian macam mana supaya buah duku yang dihasilkan tu dapat benih yang baru supaya buah duku tahan lama. Kan? Boleh baru boleh tak jadi buruk atau apa. Kita pun ada hasil, petani-petani dapat hasil kan. Okey, yang ketiga ialah kualiti haiwan pula. Tadi yang kedua kualiti tumbuhan, yang ketiga kualiti haiwan. Jadi untuk meningkatkan, sama juga untuk meningkatkan daya tahan terhadap penyakit, hasilkan banyak susu, daging yang banyak, telur yang banyak, cepat. Kamu tahu tak kalau kita bela ayam kampung berapa hari kita boleh sembelih ayam kampung kita? Mungkin ambil masa setengah tahun paling cepat baru boleh sembelih, atau setahun atau 2 tahun. Tapi ayam bandar, ayam daging kalau kita makan tu, berapa usia dia masa dia disembelih? Siapa tahu? Tak tahu. Usia dia biasanya sebulan. Dia hidup sebulan. Daripada dilahirkan atau keluar daripada telur tu, dia membesar, dalam masa sebulan saja dia akan disembelih. Kita makan ayam tu berusia sebulan kalau kita makan. Tapi hanya ada hot cepat gitu, setakat ini hanya ada untuk ayam jenis-jenis burung lah kita boleh buat. Itu hasil daripada kajian genetik. Lembu tak ada lagi orang berjaya menghasilkan lembu boleh bela sebulan boleh sembelih. Ada kan? Kalau ada bagus juga, cepat, murah lah sikit dagingnya kan. Okey, yang keempat untuk pemeliharaan. Salah je, pemulihan alam sekitar. Jadi penggunaan racun perosak supaya kita dapat kurangkan penggunaan racun perosak. Kerana tanaman yang dihasilkan tu tahan lebih terhadap penyakit dan perosak. Jadi kalau tanaman yang kita hasilkan tu tahan, jadi kuranglah kita guna racun. Jadi alam kita lebih terpelihara. Ini kepentingan penyelidikan genetik. Okey, seterusnya teknologi kejuruteraan genetik. Okey, teknologi kejuruteraan genetik ialah teknologi pengubah suaian genetik sesuatu organisma. Contoh aplikasi kejuruteraan genetik ialah DNA recombinant
organisma termodifikasi genetik atau GMO dan juga terapi jin. Ini biasa orang sebut ni sekarang zaman moden ni biasa yang ni. Ada orang boleh ubah suai genetik pada sesuatu organisma untuk menghasilkan haiwan atau tumbuhan yang lebih baik. Okey, tapi ada isu-isu dalam teknologi ini. Ada kebaikan dan ada keburukannya. Contoh kebaikannya, mengenal pasti dan menentukan penyakit baka. Jadi kebaikannya kita boleh awal-awal lagi kita dah boleh tentukan haiwan tu ada penyakit tak, atau kalau manusia pun manusia ni bawa penyakit ke tak. Masa dia dalam keadaan zigot lagi kita dah boleh tentukan dia ni bagus ke tak bagus, ada penyakit ke tidak penyakit. Sementara keburukannya dia memberikan arahan kepada pengguna. Okey, yang kedua kebaikannya menghasilkan tanaman dan ternakan yang lebih berkualiti. Antara keburukannya menghasilkan spesies baru yang menyebabkan spesies lama mungkin pupus. Sebab yang baru ni lebih dominan berbandingkan dengan yang lama, atau yang baru ni lebih hebat lah daripada yang lama. Okey, yang ketiga menghasilkan tanaman dan ternakan yang punya daya tahan penyakit yang tinggi. Keburukan ni pula boleh menyebabkan kesan sampingan seperti mutasi pada pengguna. Yang keempat, menghasilkan tanaman yang lebih banyak dalam masa yang singkat. Keburukannya penggunaan yang tidak beretika dan membahayakan manusia. Yang kelima, boleh dalam penghasilan obat-obatan, iaitu penghasilan insulin dan enzim bakteria. Okey. Keburukannya boleh menghasilkan organisma yang mempunyai daya tahan terhadap pestisida. Pestisida ni racun. Itu kita bimbang juga kalau organisma tu kita tidak kehendaki tapi dia banyak. Kita guna racun pun tak mati juga dia. Tapi kita tambah dia. Jadi masalah jugalah. Kita nak kalau yang kita nak tak apa, tapi yang masalahnya yang kita tidak kehendaki. Itu kebaikan dan keburukannya. Okey, variasi pula. Apa maksud variasi? Ialah perbezaan sifat antara individu dalam spesies yang sama. Ada dua jenis variasi selanjar dan variasi tak selanjar. Contoh variasi selanjar, ketinggian kita, berat badan. Tak selanjar pula contohnya jantina, ada lelaki dan ada perempuan. Ada juga jenis cat jari, ada jenis cat jari berbeza. Kumpulan darah pun berbeza. Variasi ini dipengaruhi oleh faktor genetik seperti contoh jin ibu bapa dan juga faktor persecaran seperti nilai pH, suhu dan cahaya matahari. Okey, nampak variasi. Variasi itu apa? Perbezaan antara individu dalam spesies yang sama. Beza tu dah kita bandingkan spesies yang sama saja. Manusia bandingkan dengan manusia yang lain. Itu variasi. Kalau lembu kena bandingkan dengan lembu. Tak boleh bandingkan lembu dengan manusia. Sebab manusia kaki 2, lembu kaki 4. Berbeza kan. Itu spesies yang berbeza. Jadi variasi dalam spesies yang sama. Kepentingan variasi ini terjadi tadi kita belajar meiosis tadi. Ada pindah silang. Pindah silang itulah yang menyebabkan variasi dalam individu walaupun dari kalangan adik-beradik. Kepentingan variasi. Apa pentingnya variasi? Allah kata dalam Quran, Allah kata aku jadikan kamu berbagai-bagai bangsa itu untuk kamu kenal mengenal. Bukan untuk berperang, untuk berbalah antara bangsa-bangsa tu. Perbezaan tu, variasi bukan untuk berbalah tapi untuk kenal mengenal. Okey? Tak ada kelebihan satu bangsa dengan bangsa yang lain. Tak ada kelebihan bangsa Melayu dengan bangsa Cina. Tak ada kelebihan bangsa Arab dengan bangsa bukan Arab. Yang lebih antara manusia ni ialah manusia yang bertakwa. Di sisi Allah, manusia tu lebih apabila mereka bertakwa. Okey, kepentingan variasi antaranya membolehkan organisma menyesuaikan diri terhadap perubahan persekitaran.
Yang kedua, membezakan antara individu dengan lebih mudah. Yang ketiga, membenarkan pemilihan semula jadi. Yang keempat, membantu organisma dalam penyamaran. Yang kelima, meningkatkan nilai tambah bagi suatu tumbuhan atau haiwan. Okey, boleh tangkap tak? Ada soalan ke? Ada soalan ke? Senyap je ni ada ke saya cakap seorang ni? Okey, kalau tak ada, boleh dah salin semua? Halo, Assalamualaikum. Boleh dah. Dah salin dah? Okey, dapat salin okey. Jadi sekarang dah pukul 10.45. Jadi cikgu akan kamu tak perlu keluar lagi daripada perbincangan ni, boleh je bincang. Jadi cuma cikgu akan berhenti perbincangan kita sampai sini. Jadi cikgu ucapkan terima kasih kerana mendengar. Jadi wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.